menyentuh tentang permasalahan upah siswazah. Saya agak terkesan dengan kaji selidik yang dikemukakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi baru-baru ini yang menunjukkan bahawa pendapatan siswazah di antara RM1,000 hingga RM1,500 dan kekal selama 1 dekad atau 10 tahun. Laporan ini menunjukkan bahawa 70% siswazah kita dalam tahun 2020 hanya diterima atau memperoleh pekerjaan dengan upah di bawah garis kemiskinan. Dan ini tentunya amat membimbangkan kerana ia terangkul dalam jumlah 75,000 siswazah menganggur pada tahun 2020. Turut memprihatinkan adalah kerana aliran upah rendah ini telah berterusan selama lebih 10 tahun. Dan kerajaan tidak boleh terus menyalahkan pandemik COVID-19 kerana telah membantut atau mengekang peluang pekerjaan kepada siswazah. Kaji lidik ini juga membuktikan tanpa ragu bahawa ekonomi Malaysia tidak mampu berkembang atau dijana dan tidak boleh membuka ruang dan peluang kepada anak-anak muda dengan keadaan sekarang tanpa beberapa perubahan struktural dalam negara kita. Apa dia perubahan yang dituntut untuk membolehkan ekonomi berkembang dan membuka ruang pekerjaan? Pertama, ketelusan termasuk dalam proses tender yang tidak berlaku sekarang yang membuka ruang kepada jenis-jenis rompakan kecil dan besar. Kedua, meningkat upaya persaingan di antara syarikat, di antara peluang supaya kita dapat jamin suatu keadaan yang lebih baik dan memilih yang lebih berupaya. Ketiga, GLC dengan pelaksanaan dan kecamuk dan masalah berbangkit tanpa pertanggungjawaban harus melakukan perubahan dan reform. Berikutnya, permasalahan yang sangat mendasar dan pokok adalah membuka peluang meningkatkan mutu pendidikan ke seluruh negara, bandar atau kota, termasuk yang miskin bandar, desa dan pedalaman, termasuk kawasan-kawasan masyarakat terpinggir dan pedalaman. Dan ini tanpa langkah-langkah reform dan perubahan ini, kerajaan PN dengan kemunduran, kelemahan pentadbiran dan cara kerajaan mengendali kerja pentadbiran tanpa ketelusan menyebabkan ini satu hal yang sangat membimbangkan kerana kita lihat siri-siri sektor perkilangan dan teknologi telah berpindah ke Malaysia. Pertama, tidak dapat menarik pelaburan asing. Keduanya, yang ada mulai berpindah. Dan peluang kepada anak-anak muda, siswazah itu hampir dan kian malap. Ramai yang kini mencari jalan, peluang untuk berhijrah, mengembara keluar. Dan tentunya ini akan juga memberi kesan kerana kepakaran tenaga profesional terbaik
akan berpindah ke negara lain dan ini akan tambah menjejaskan ekonomi negara kita. Tetapi yang lebih memualkan adalah bila menteri-menteri bicara tentang kedudukan upah yang harus diterima baik oleh siswaza, yang menunjukkan mereka itu tidak ada daya kreativiti dan tidak ada rasa belas ihsan terhadap orang yang terpaksa merangkap untuk mendapat peluang kehidupan yang lebih sederhana, kalau tidak pun lumayan. Padahal dalam masa yang sama, pembaziran berterusan dalam kerajaan. Pengagihan projek-projek tender kepada kroni dan penyokong-penyokong parti juga berterusan. Dan pemimpin-pemimpin walaupun tanpa kerja masih mengambil gaji besar dengan cara yang amat mewah. Tetapi untuk anak-anak muda dikatakan, kamu terima sajalah, syukur sajalah. Dan ini petanda di mana pimpinan itu sudah tercabut, terpisah dari rintihan dan aspirasi rakyat. Dan dari sudut yang lebih luas, ia menunjukkan satu aliran yang amat negatif dan melihat kepada kedudukan dan perkembangan ekonomi semasa. Di mana lagi yang mungkin kita dapat bicara, berbahas kalau tidak di parlimen? Tetapi institusi parlimen telah dimandulkan dan digantung. Dan oleh demikian, hal kewangan, hal tender, hal pengangguran, upah rendah tidak boleh dibahaskan. Dan sebab itu juga kita dapat kesan betapa pimpinan negara sangat takut dengan keputusan undi 18. Walaupun mereka semua telah mengundi, menyokong. Tapi sekarang mereka tarik dan sokongan kerana tidak berupaya berdepan dengan sentimen dan aspirasi kalangan muda. Menafikan hak sebahagian utama rakyat, terutama di kalangan muda, yang merupakan harapan bangsa dan negara, ini merupakan satu pengkhianatan. Jadi satu pemerintah yang biasa dengan pengkhianatan akan terus melakukan pengkhianatan berulang kali. Jadi saya terpaksa menegaskan betapa perlunya parlimen bersidang segera untuk membahaskan isu-isu terkait. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.